Hai dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Kami pelajar Diploma Sains daripada Universiti Teknologi Malaysia Sabah ingin menyampaikan maklumat tentang kepentingan menjaga kelestarian sungai. Tujuan program ini dijalankan adalah untuk meningkatkan keberkesanan kita dalam mengekalkan kesihatan sungai kita, yaitu dengan mewujudkan kesedaran kepada masyarakat yang masih belum mengetahui betapa pentingnya untuk menjaga sungai, yaitu dan juga mempertingkatkan pengetahuan dan teknik pengurusan sungai, memperkenalkan kepada penduduk-penduduk tentang langkah-langkah dan amalan-amalan yang boleh menyumbangkan ke arah pengekalan keindahan semula jadi sungai kita. Dalam pada itu, elemen dalam skop program ini ialah pelaksanaan umum tentang pelan pengurusan persekitaran sungai. Elemen ini meliputi aktiviti membentuk dan merumuskan pelan persekitaran sungai yang merangkumi aspek pencemaran sungai dengan mengenal pasti dan mengkaji punca pencemaran dari titik punca dan juga bukan titik punca. Dalam pada masa yang sama juga, pelan ini akan memperkenalkan langkah-langkah pencegahan dan sistem-sistem rawatan bagi mempertingkatkan kualiti air sungai ke tahap yang sesuai untuk kegunaan masyarakat bagi tujuan domestik dan kemudahan rekreasi sungai. Apakah itu pencemaran sungai? Pencemaran adalah salah satu ancaman terbesar bagi sungai kita. Penurunan kualiti air sungai adalah petunjuk yang jelas mengenai penurunan kesehatan persekitaran lembangan sungai. Punca pencemaran berasal dari pembentukan domestik dan perindustrian, influen dari ladang peternakan, pembuatan dan industri asas tani, pepejal terampai dari perlombongan, pembinaan perumahan dan jalan raya, pembalakan, dan pembukaan hutan, dan juga logam berat dari kilang. Dalam usaha membangun negara kita, sungai telah digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan pembangunan, mengubah keadaan semula jadi dan dinamika sungai, dan penggunaan tanah di lembang sungai. Kerusakan sistem sungai ini, penurunan kualiti dan kemampuan mereka untuk melaksanakan fungsi penting membawa akibat besar yang mengakibatkan kerugian ekonomi dalam jangka panjang dan mempengaruhi kualiti hidup penduduk secara keseluruhan. Apakah kepentingan sungai dan kegunaannya? Sejak zaman dahulu lagi, sungai memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan harian kita. Sungai merupakan sumber bekalan air yang utama kepada manusia dan haiwan. Manusia menggunakan air untuk berbagai tujuan seperti sebagai air minuman dan untuk kegunaan domestik. Bekalan air yang bersih sangat penting dalam kegunaan harian supaya peralatan yang kita guna akan sentiasa dicuci dengan bersih. Hal yang demikian kerana peralatan yang kotor lazimnya mempunyai bakteria pada permukaannya yang akan mempengaruhi kesihatan kita. Jika peralatan berkenaan tidak dicuci sehingga bersih, kuman-kuman seperti pada permukaan pinggan akan masuk ke dalam badan kita. Lanjutan daripada itu, kita akan menghidap sesuatu penyakit. Tambahan pula, sungai membekalkan makanan dan pendapatan kepada manusia. Sungai merupakan habitat haiwan akuatik seperti ikan, udang, dan ketam yang membekalkan sumber protein yang mencukupi kepada manusia. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, sumber protein yang terdapat dalam ikan, udang dan ketam sangatlah tinggi. Pengambilan protein yang mencukupi membolehkan pembesaran badan kita berkembang dengan seimbang. Sementara itu, sungai juga mewujudkan peluang pekerjaan dan menambahkan pendapatan penduduk kampung. Hal ini kerana sungai memberi rezeki kepada mereka yang menetap berhampiran dengan sungai dengan melakukan aktiviti menangkap hasil sungai seperti ikan dan udang. Selain itu juga, peranan sungai juga dapat dilihat apabila sungai dijadikan sebagai tempat rekreasi dan pelancongan. Hal ini kerana sungai mempunyai landscape
yang menarik. Sebagai contohnya, negeri Endau Rompin yang terletak di tengah Sungai Endau dan Sungai Rompin telah dijadikan sebagai kawasan rekreasi yang menjadikan tarikan pelancong. Pelbagai aktiviti boleh dijalankan di kawasan tersebut seperti berkayak, menjejaki hutan, memancing, dan berkelah. Selain itu, sungai digunakan untuk menjana hidroelektrik dengan membina empangan untuk membekalkan sumber tenaga kepada rakyat. Empangan yang dibina juga berpotensi menjadi suatu kawasan pelancongan yang menarik. Secara langsung dan tidak langsung, sektor pelancongan negara akan berkembang pesat. Oleh itu, kita sewajarnya mengekalkan kebersihan air sungai supaya kawasan sungai dapat dijadikan sebagai tempat pelancongan. Akhir sekali, sungai juga memainkan peranannya sebagai medium pengangkutan dan perhubungan. Hal ini disebabkan oleh sungai telah menjadi jalan perhubungan utama untuk menghubungkan kawasan pedalaman dan kawasan bandar. Kawasan yang tidak dapat dihubungkan dengan jalan raya juga dapat dihubungkan dengan menggunakan jalan air. Keadaan ini akan memajukan lagi sistem pengangkutan di negara kita dengan mempunyai pengangkutan darat, pengangkutan air dan pengangkutan udara. Sebagai contohnya, sungai dapat mengangkut kayu balak dari hutan ke kawasan bandar. Hal ini bukan sahaja menjimatkan tenaga pekerja, malah dapat menjimatkan kos pengangkutan. Dengan ini, kita mestilah menyayangi sungai supaya fungsinya sebagai medium pengangkutan dan perhubungan dapat dilestarikan. Sekian, terima kasih. Apakah di antara sebab-sebab pencemaran sungai? Oke, salam sejahtera, saya Erik Masyas daripada Fakulti Sains Gunaan UiTM Sabah. Pada hari ini saya akan membincangkan mengenai faktor-faktor dan kesan-kesan pencemaran sungai kepada masyarakat. Seperti yang kita tahu, pencemaran sungai ini merupakan satu isu ataupun masalah yang tidak asing lagi di Malaysia, terutamanya di Sabah. Apakah penyebab pada pencemaran sungai ini? Yang pertama ialah pembuangan sampah sarap di sungai. Hal ini adalah disebabkan oleh sikap setengah individu yang kurang bertanggung jawab, di mana dorang membuang sampah di sungai tanpa memikirkan kesan yang akan berlaku akibat daripada perbuatan mereka. Apa kesan daripada perbuatan mereka itu ialah kualiti air akan merosot dan tidak selamat pada kita, dan krisis air juga akan berlaku, di mana ia menyusahkan kepada penduduk-penduduk yang menggunakan air sungai tersebut. Dan selain daripada itu, kesan yang lainnya juga ialah sungai akan menjadi busuk disebabkan oleh gumpalan sampah. Dan seterusnya ialah faktor yang seterusnya ialah pembuangan sisa daripada kilang yang tidak ditapis. Pembuangan sisa daripada kilang yang tidak ditapis ini boleh mengancam kehidupan air dan juga manusia yang menggunakan tersebut, sebab bahan kimia yang terdapat dalam sisa kilang tersebut boleh menyebabkan kita mendapat penyakit apabila kita menggunakan air daripada sungai yang bercampur dengan bahan kimia tersebut. Sangat bahaya. Jadi kita tidak tahu sungai itu telah tercemar dan kita boleh terkena penyakit. Seterusnya ialah pembalakan. Pembalakan ini merupakan satu faktor perdana yang menyebabkan pencemaran sungai ini. Kenapa saya cakap dia faktor perdana? Sebab pembalakan ini dia merupakan faktor utama pencemaran sungai di Malaysia nih. Sebab
apabila pembalakan berlaku, um, struktur tanah akan lemah. Khususnya apabila ni pokok kena tebang, dia punya akar akan mati, dan ini menyebabkan sokongan tanah akan berkurang. Oke. So apabila air ataupun hujan lebat turun, ia akan terus sampai pergi tanah ataupun direct ke tanah tanpa ada halangan. Jadi ini menyebabkan tanah tersebut terhakis disebabkan oleh hujan air yang terus sampai ke tanah tanpa ada halangan daripada daun-daun daripada pokok yang ditebang tuh. Oke. So apa yang terjadi apabila tanah terhakis ialah tanah yang terhakis itu akan mendap di dalam air sungai. So air sungai itu akan menjadi cetek. So apabila dia menjadi cetek, jadi apabila hujan lebat turun, sungai itu tidak akan dapat menampung, menampung air hujan untuk melalui sungai tersebut. So apabila dia tidak menampung, ia akan keluar ataupun melimpah daripada sungai tersebut, dan ini akan memburukkan lagi keadaan di mana ia boleh menimbulkan banjir kilat. So, apabila banjir kilat berlaku, penduduk kampung yang berada di sekitar sungai tersebut juga akan mendapat masalah yang besar. So banjir kilat ini merupakan satu bencana alam yang tidak dapat dielakkan. So kesimpulannya ialah sama-sama kita jaga kebersihan dan kecantikan kita punya sungai agar tidak terjadi kesan-kesan yang buruk yang seperti saya nyatakan tadi itu. Sekian, terima kasih. Bagaimanakah kita hendak mengatasi pencemaran sungai? Salam sejahtera, nama saya Frederick Jikmin daripada Diploma Sains Gunaan semester 5 UiTM Cawangan Sabah. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan tentang cara-cara yang boleh kita lakukan untuk melindungi sungai kita. Antara langkah-langkah yang boleh kita lakukan untuk melindungi sungai kita adalah dengan campaign. Anjuran campaign boleh dilakukan oleh pihak swasta ataupun NGO, diadakan di setiap kampung-kampung ataupun sekolah untuk memberi kesadaran tentang pentingnya sungai ini dalam kehidupan norma masyarakat pada waktu ini. Jadi campaign ini bukan saja dapat memberi pengetahuan tentang kebersihan sungai, tapi dapat mengajar masyarakat agar tidak sesekali mengotorkan sungai yang ada di negara kita. Seterusnya, aktiviti gotong royong juga melibatkan seluruh kaum di sesuatu tempat itu boleh mengelakkan sungai yang kotor. Hal ini juga akan dapat memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat sekitar. Seterusnya, langkah yang boleh dilakukan untuk menjaga kebersihan sungai juga boleh dilakukan melalui media massa seperti television, radio, dan laman sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan yang lain-lain. Platform seperti ini akan dapat memberikan penjelasan yang lebih tepat dan benar kepada masyarakat di luar sana. Selain itu, penguat kuasa perlulah menjalankan tugas dengan lebih wajar dengan mendenda, mengkompon individu yang bertindak mengotorkan sungai ataupun membuang sampah sisa toksik ke sungai, karena hal seperti ini bukan saja mengotorkan sungai tapi membunuh hidupan-hidupan yang ada di dalam sungai. Selain itu, guru-guru dan pihak sekolah perlulah mengajar
murid-murid agar sentiasa mencintai sungai kita, karena air merupakan sumber utama dalam kehidupan manusia. Jadi apabila sumber air terjejas, maka kehidupan manusia juga akan terjejas, karena air itu merupakan salah satu sumber yang penting dalam kehidupan seharian manusia. Dan akhir sekali, pihak berkuasa dan kerajaan perlulah mengetatkan lagi peraturan terhadap kilang-kilang yang telah dibina di tepi sungai, agar mereka tidak membuang sisa-sisa toksik yang berbahaya kepada kehidupan marine di dalam sungai tersebut. Apabila kehidupan marine di dalam sungai terjejas, sesetengah penduduk yang bekerja sebagai nelayan yang menyerah hidup dengan menjual ikan juga tidak akan dapat hasil daripada tangkapan mereka, karena kehidupan marine di laut seperti ikan-ikan akan mati. Akhir kata daripada saya adalah saya berharap agar usaha-usaha masyarakat, kerajaan dan pihak berkuasa dalam menjaga kebersihan dan melindungi sungai ini akan dapat diperkasakan lagi, karena sungai merupakan salah satu sumber yang terpenting dalam kehidupan manusia. Apabila sungai terjejas, maka kehidupan manusia juga akan terjejas, karena air merupakan sumber utama dalam keperluan hidup manusia. Sekian. Kesimpulannya, sungai merupakan khazanah kurniaan Tuhan yang sangat besar fungsinya. Oleh itu, semua pihak mestilah bekerjasama bagi memastikan keindahan sungai dan kebersihannya terpelihara sehingga bila-bila masa, agar generasi akan datang dapat menikmati keindahan sungai tanpa sebarang pencemaran. Baiklah, sampai di sini sajalah perkongsian kami pada hari ini. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang menonton, dan kami ingin memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa maupun tersilap bicara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.